Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat datang ke Bicara DR. Kembali semula selama 2 minggu kita tidak bersiaran untuk memberi laluan kepada rancangan khas Salam Baitullah bersempena dengan sambutan Hari Raya Ailadha. Tidak terlambat lagi untuk kami pasukan Bicara DR untuk mengucapkan selamat Hari Raya kepada anda, dan pastinya bukan sahaja Barisan Hadapan yang melakukan pengorbanan ketika ini, tapi kita semua rakyat Malaysia. Jika kita bandingkan tahun lalu, kita dapat pulang ke rumah berhari raya haji ataupun hari Ailadha hari ini, tapi untuk tahun ini kita dilarang disebabkan oleh peningkatan kes yang semakin membimbangkan. Dan seperti biasa, anda sedang menonton Bicara DR bersama saya, Hafid Olsen, pada malam ini di saluran Berita RTM dan juga menerusi Facebook Live Berita RTM. Dan anda juga boleh tonton melalui RTM Klik sama ada di telefon pintar anda ataupun melalui laman web yang saya nyatakan tadi di myclick.rtm.gov.my. Baik, seperti biasa, kebiasaan kami dalam episod Bicara DR, kita akan mulakan perkembangan terkini jangkitan COVID-19. Ini yang telah pun diumumkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia lewat petang tadi berkenaan dengan jangkitan terkini, iaitu kes baru kembali meningkat 13,034. Difahamkan inilah angka kedua tertinggi dilaporkan, dan kalau kita lihat kes import hanya 25, kes tempatan yang kita sangat-sangat risaukan ketika ini iaitu sebanyak 13,009 kes baru dilaporkan. Dan juga yang membimbangkan saya dan semua, masya-Allah, kalau kita lihat jumlah kes keseluruhan hampir 1 juta kes. Kita mengharapkan supaya kes semakin berkurangan pada hari yang akan datang, insya-Allah. Dan juga kita ucapkan takziah kepada kes kematian baru dilaporkan 134. Semalam dilaporkan kematian tertinggi 199 kes kematian. Salam takziah saya ucapkan kepada ahli keluarga mangsa, dan juga jumlah kes aktif ketika ini iaitu sebanyak 142,051 kes. Namun turut kita perlu beri perhatian di sini adalah kes sembuh baru 8,436. InsyaAllah angka ini akan terus meningkat, dan kita ucapkan jutaan terima kasih kepada pengorbanan Barisan Hadapan dalam merawat kesemua mereka yang pernah dijangkiti COVID-19. Kalau kita lihat angka kepada negeri juga, apa yang saya dapat rumuskan di sini, banyak negeri yang kembali mencatatkan peningkatan yang ketara. Ini mungkin juga disebabkan oleh kemunculan varian baru yang dikatakan sebagai varian Delta ini. Dan kalau kita lihat di Selangor, kembali mencatatkan angka 6,049, Kuala Lumpur 1,611, dan juga di Putrajaya mencatatkan 100 kes hari ini. Ini adalah satu kejutan juga buat saya, kerana Putrajaya tidak pernah lagi mencatatkan kes yang begitu tinggi seperti ini. Dan juga di Kedah 701, Johor 751, Negeri Sembilan 711, Sarawak 644, Labuan juga kembali mencatatkan kes baru sebanyak 24. Perlis yang dahulu selalu mencatatkan 1 ataupun sifar kes, kini mencatatkan 6 kes. Ini sebenarnya satu gambaran yang cukup membimbangkan, kerana ada negeri-negeri yang sudah pun beralih ke fasa pemulihan negara kepada tahap 2, tapi masih lagi mencatatkan kes yang tinggi. Ini satu perkara yang memberi satu alarming ataupun satu amaran kepada kita semua untuk terus berjaga-jaga. Dan kalau kita lihat juga pemberian vaksin yang kita ingin kongsikan kepada anda adalah berkenaan dengan satu lagi graf berkenaan dengan pemberian vaksin ini. Kalau kita lihat kepada huraian yang dikongsikan oleh KKM di sini, kalau boleh saya tunjukkan kepada anda, peratusan kepada mereka yang sudah lengkap 2 dos adalah sebanyak 15.1% setakat semalam, dan juga yang tertinggi adalah pada 21 Julai. Dan juga Labuan, Sarawak dan juga Perlis catat peratusan populasi tertinggi lengkap 2 dos. Ini merupakan satu perjalanan program imunisasi COVID-19 PICK yang semakin menunjukkan hasil yang positif, dan kita mengharapkan negeri-negeri lain dan juga kawasan-kawasan lain dapat mengikut contoh Labuan, Sarawak dan juga Perlis dalam mencatatkan jumlah program imunisasi COVID-19 yang kita maksudkan. Dan kita akan juga bersama dengan doktor daripada Labuan untuk kita bincangkan bagaimanakah kejayaan Labuan untuk mempercepatkan proses vaksinasi di sana. Namun sebelum itu, tajuk pada malam ini iaitu Bakti Tiada Noktah, khusus berkaitan dengan Barisan Hadapan yang berkorban dalam tempoh pandemik ini. Tidak kira hari raya korban dan sebagainya, ini yang kita ingin kongsikan dan juga kita kaitkan untuk kita bincangkan pada malam ini. Sebelum itu, kita saksikan dulu sedikit bingkisan untuk anda. Bertarung menentang
Itu dia Bakti Tiada Noktah, tajuk yang kita pilih pada malam ini sesuai dengan sambutan Hari Raya Aidiladha ataupun lebih sinonim kita sebutkan sebagai Hari Raya Korban. Untuk kita kaitkan pengorbanan Barisan Hadapan bukan sahaja semenjak pada tanggal 25 Januari 2020 tapi sehingga kini masih lagi bergelut dan juga menyelamatkan nyawa. Mereka sebenarnya tidak kenal siapakah pesakit itu dan juga ada mungkin dalam kalangan Barisan Hadapan ini merawat dan juga melihat saat-saat kematian ataupun apa juga keadaan kritikal akibat COVID-19 ini melibatkan ahli keluarga mereka sendiri. Dan tetamu di studio hari ini, saya bersama dengan Dr. Melur Muhammad Yusof Muhammad Mansur, Ketua Jabatan Anestesiologi Hospital Kuala Lumpur. Apa khabar, Doktor? Selamat baik. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Baik, ini soalan paling famous lah kalau saya jumpa doktor dalam keadaan pandemik sebegini. Soalan pertama yang saya ingin tanyakan dan saya rasa semua ingin tanyakan, bila kali terakhir doktor bercuti sebenarnya? Oh, kali terakhir saya bercuti adalah hanya tahun lepas. Di akhir tahun lepas. Saya tidak cuti pun pada tahun ini. Disebabkan tugas saya untuk merawat pesakit-pesakit COVID di Hospital Kuala Lumpur. So, jadinya cuti saya dah telah lama tahun lepas ya. Masa raya pun saya tidak cuti. Itulah dan difahamkan juga raya haji juga tahun ini disambut juga di hospital. Baik doktor, kalau kita lihat jumlah jangkitan, kita tahu bahawa Selangor kekal mencatatkan negeri yang tertinggi. Kalau tidak lupa juga Kuala Lumpur hari ini 1,000 lebih juga di Kuala Lumpur. Jadi kita melihat sendiri gambaran tertumpu kita adalah kepada Hospital Kuala Lumpur itu sendiri. Doktor sebagai petugas Barisan Hadapan di HKL sendiri, mungkin boleh kongsikan kepada kita keadaan ketika ini di HKL bagaimana? Keadaan di Hospital Kuala Lumpur telah begitu sesaklah dengan pesakit-pesakit COVID. Mereka datang di refer daripada tempat lain, daripada Maib, semua datang bertumpu di Hospital Kuala Lumpur. Sebagaimana kita tahu, Hospital Kuala Lumpur adalah merupakan hostel yang dikatakan tertiary hospital lah di Kuala Lumpur, dan kebanyakan di situ, kawasan itu mempunyai populasi yang tinggi dan sesiapa pun boleh datang kepada di Hospital Kuala Lumpur, dan kita selalunya tidak menolak pesakit-pesakit walaupun mereka COVID atau non-COVID untuk datang ke Hospital Kuala Lumpur. Itulah kita tengok Hospital Kuala Lumpur adalah satu hospital yang menerima ramai pesakit-pesakit COVID daripada kawasan Lembah Kelang itu sendiri. Kalau kita lihat Hospital Sungai Buloh adalah hospital penuhnya COVID-19. Okey. Ketika ini HKL statusnya masih lagi hybrid COVID. Sekarang kita menuju ke arah full COVID sebenarnya. Tetapi kita ada juga pesakit-pesakit yang non-COVID tapi bilangannya amat sedikit. Kerana kita mempunyai strategi kita sendiri untuk menghantar ataupun outsourcing kes-kes non-COVID ini. Supaya kita dapat memberi tumpuan sepenuhnya untuk merawat kes-kes COVID yang semakin bertambah sampai ini. Doktor, kita tidak keseorangan, ada berdua dekat sini. Kita ingin terbang juga ke Labuan. Kita bersama dengan Dr. Ismuni Bohari, Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Labuan. Hello, Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam Hafiz. Ya, apa khabar Doktor? Selamat Hari Raya di Labuan, apa khabar? Alhamdulillah di Labuan pada waktu ini kita berada dalam landasan yang baik dan keadaan yang terkawal sekarang ini. Doktor, ini kita berbual secara langsung, secara mayar ini bersama dengan Dr. Melur di studio. Alang-alang saya ingin tanya terus kepada Dr. Ismuni sendiri. Di Labuan hari ini mencatatkan 24 kes baru. Ini apa cerita yang kita ingin kongsikan daripada Labuan ini? Okey, betul Hafiz. Terima kasih pada pihak RTM sebab menjemput saya pada malam ini bersama dengan bicara doktor malam ini. Dan untuk pengetahuan Hafiz, sebenarnya memang kita telah pun mencatatkan 24 kes pada malam ini. Dan Alhamdulillah bilangan ini adalah jauh berbeza ataupun mengurang berbanding dengan apabila kita berada di awal gelombang yang terkini pada waktu awal bulan Mei yang lepas, di mana kita telah mencatatkan sehingga 1,344 kes dalam satu minggu, iaitu purata kes satu hari lebih kurang dalam 400 kes. Dan kalau kita melihat kepada populasi Labuan, pada waktu tersebut kita berada dalam keadaan yang sangat terdesak. Alhamdulillah pada hari ini kita telah pun menuju ke jalan perancangan telah kita aturkan, dan Alhamdulillah pada hari ini kita mencatatkan 24 kes dan insyaAllah kita akan cuba untuk menurunkan terus kes-kes yang ada di Labuan ini.
Baik doktor, kita difahamkan juga program vaksinasi di Labuan juga mencatatkan angka atau peratusan yang membanggakan. Tapi itu kita akan ulas kemudian. Saya ingin pergi kepada Dr. Melo terlebih dahulu untuk kita bicara lanjut di kawasan Lembah Kelang, khususnya di Kuala Lumpur ini sendiri. Kalau kita bercakap tentang keadaan di Hospital Sungai Buloh, kini Selayang juga bakal dijadikan sebagai hospital penuh COVID-19. Kita bercakap berkenaan dengan pengorbanan warga Barisan Hadapan ataupun frontliner ini yang dikaitkan dengan istilah burnout, mereka terlantar pakai PPE dan sebagainya. Mungkin doktor boleh gambarkan kepada kita sebenarnya pengorbanan yang mereka lalui sejak 25 Januari lalu sehingga kini, bagaimana sebenarnya untuk saya sebagai awam ini tidak pernah pakai PPE untuk kita faham erti pengorbanan sebenar itu, doktor. Pengorbanan besar yang dilakukan di kalangan Barisan Hadapan ini sebenarnya berkait dengan tugas mereka seharian, ya. Pengorbanan ini sebenarnya melibatkan aspek fizikal dan juga mental. Di mana mereka ni berdepan dengan beban kerja yang amat tinggi, amat berat setiap hari. Dan bagaimana kita tahu kes-kes COVID sejak kebelakangan ini mendadak tinggi. Tapi mereka terpaksa juga berhadapan dengan situasi begini. Apa yang mereka saya rasa bimbangkan ialah keadaan di mana mereka tidak dapat kawal atau tidak dapat memberi rawatan yang sempurna. Mereka takut sekiranya itu berlaku. Tetapi apa yang saya rasa mereka dalam pengorbanan ini, apa yang mereka hadapi ialah disebabkan risiko ataupun risiko jangkitan itu sendiri terhadap mereka. Jadi mereka juga bimbang, walaupun mereka bekerja dalam keadaan menggunakan PP semua itu, tapi mereka juga berasa benda ni sentiasa bermain di fikiran. Sekiranya mereka mendapat jangkitan, apa yang akan berlaku? Ianya mereka bukan saja itu, mereka boleh menyebabkan jangkitan ni kepada kaum keluarga mereka yang tersayang, ya. Tapi walau macam mana pun, disebabkan tanggungjawab mereka itu dan semangat juang mereka itu, segala kepentingan diri ataupun ketakutan itu diketepikan sepenuhnya hanya untuk menumpu perhatian mereka, fokus mereka kepada merawat pesakit-pesakit. Jadi kita dapat melihat sendiri pengorbanan itu sendiri amat mendalam bagi mereka. Mereka menghadapi ini setiap hari, ya. Mereka juga tidak dapat cuti, seperti saya tidak dapat cuti, ya. Tidak dapat keselesaan, tidak dapat bersama dengan keluarga mereka sekerap yang mana mungkin, ya. Dan mereka juga menghadapi di mana mereka terpaksa melakukan kekerapan lah dengan tugas. Misalnya mereka terpaksa buat on call yang lebih kerap, ya, tugas atas panggilan, ataupun kadang-kadang mereka terpaksa buat double duty untuk semata-mata memastikan kesenambungan perawatan tu kepada pesakit. Jadi mereka mengutamakan pesakit daripada kepentingan dan keselesaan mereka sendiri. Itulah saya rasa pengorbanan yang sangat tinggi nilainya, yang susah digambarkan oleh masyarakat. Itu cabaran di Lembah Kelang, khususnya di Kuala Lumpur, apatah lagi di Selangor yang mencatatkan angka 6,000, 5,000 dan sebagainya. Kita ingin tanyakan juga kepada Dr. Ismuni di Labuan. Mungkin kita melihat Labuan, kepulauannya yang kecil, tidak begitu ramai rakyatnya. Tapi kita ingin tahu juga cabarannya masih lagi sama ada di Kuala Lumpur ataupun di Lembah Kelang ini sendiri dan juga di Labuan. Pastinya ada strategi-strategi penting untuk menangani ataupun mengawal pandemik COVID-19 ini. Kita akan gantung soalan ini kepada Dr. Ismuni kerana kita ingin dengarkan jawapan daripada Labuan sendiri. Bagaimanakah Labuan, kesihatannya di sana untuk mengawal pandemik ini daripada mencapai satu tahap yang lebih parah yang kita tidak ingin perkara ini berlaku. Dalam bicara DR bercakap berkenaan dengan bakti tiada noktah ataupun mudah kita katakan mereka ini berkorban tanpa henti semenjak pandemik melanda, walaupun sebenarnya kalau tiada pandemik pun mereka tetap berkhidmat, mungkin dalam kapasiti yang lebih rendah berbanding sekarang ini. Tadi saya kongsikan kepada anda dan juga Dr. Melo kongsikan kepada anda tentang gambaran di HKL itu sendiri dan juga di kawasan Lembah Kelang secara keseluruhannya. Tadi saya gantung soalan kepada Dr. Ismuni di Labuan. Kalau kita lihat kepada perbandingan di HKL dan juga di Labuan ini, sudah tentu ada sedikit perbezaan. Namun kita lihat di Labuan ini tidak kurang hebatnya dengan jangkitannya pernah dikenakan PKPD di beberapa kawasan. Mungkin doktor, bagaimana sebenarnya situasi di Labuan untuk lebih adil dan kita faham sebenarnya bagaimana Labuan berdepan dengan jangkitan, khususnya sekarang ni ada varian-varian yang membimbangkan, Dr. Ismuni. Okey, terima kasih Hafiz. Kalau kita melihat kepada situasi di Labuan ini, walaupun Labuan ini pulau kecil, tetapi sebenarnya Labuan ini adalah sangat-sangat berisiko. Disebabkan oleh pertama, Labuan dalam bentuk sebuah pulau.
Kalau kita melihat kepada pulau ini, kita hanya ada satu hospital yang mempunyai kapasiti 122 katil. Dan kita hanya ada satu saja klinik kesihatan dan juga beberapa klinik-klinik desa yang lain untuk kita menampung kepada keseluruhan perkhidmatan-perkhidmatan di Labuan ini. Dan kita perlu tahu bahawa Labuan adalah punca ekonomi, iaitu sumber ekonomi di mana perkapalan, oil and gas dan kemasukan yang sangat tinggi daripada luar datang kepada Labuan ini. Oleh sebab itu, kalau kita melihat kepada jangkitan, Labuan telah mencatatkan satu jangkitan yang paling tinggi. Iaitu kalau kita melihat kadar jangkitan tertinggi di Malaysia, iaitu pada minggu Epid ke-23, Labuan mencatatkan 1,344 kes dalam 100,000 penduduk. Dan pada waktu itu kalau kita melihat arti kadar kebolehjangkitan bagi COVID, kita telah mencatatkan yang paling tinggi di Malaysia dengan kadar 2.55 pada waktu tersebut. Saya faham pada waktu itu semua kusar dan ketakutan untuk melihat adakah Labuan akan gagal. Dan oleh sebab itu kalau kita melihat kepada situasi Labuan, kami kena merangka satu program khas untuk Labuan supaya Labuan ini boleh kita kembalikan ataupun kita boleh mengurangkan impak jangkitan itu untuk mengurangkan keseluruhan kepada impak COVID pada Labuan. Untuk tujuan kalau kita melihat program-program yang kami jalankan di Labuan, yang pertama kami kena menjalankan dan merangka satu program kawalan yang terancang berdasarkan pada risiko dan penelitian pertukaran sifat-sifat COVID untuk kita melihat kepada risiko-risiko yang kita ada. Dalam masa yang sama, kita memperkasakan program-program pemvaksinan kita dan juga kita memastikan kesiapsiagaan kita, terutama kesiapsiagaan untuk merawat sakit di tahap yang paling tinggi. Dan dalam masa yang sama, kita juga memastikan kawalan risiko kita dan juga pengurusan risiko komunikasi kita di tahap yang tertinggi. Disebabkan kita pulau kecil, sekiranya ada sesuatu risiko-risiko atau komunikasi tidak dikawal dengan baik, maka ia boleh mendatangkan satu impak yang besar kepada keseluruhan sistem kita yang ada. Jadi untuk tujuan tersebut, memang kami perlu merancang perkhidmatan kesihatan dengan perancangan bersepadu bersama Jawatan Kuasa Bencana dan pelibatan pemimpin-pemimpin tempatan. Kami melibatkan keseluruhan warga di Labuan ini, komuniti Labuan ini dan juga pemimpin-pemimpin, termasuk program-program bersama pihak swasta dan juga pihak-pihak industri. Jadi untuk program kawalan COVID-19 sendiri, kami merangka program ini dengan lebih teliti dengan memastikan program-program kami ini termasuk kepada penilaian risiko di mana kami akan meneliti kepada risiko-risiko yang ada di Labuan ini dan dalam masa yang sama kita merangka kawalan-kawalan dan juga kawalan yang terbaik. Contohnya apabila kita melihat pada pintu masuk kita, kita memperketatkan pintu masuk kita dan dalam kawalan dalaman kita pula kita memastikan bahawa kawalan di dalam di tahap yang paling tinggi dengan kita memastikan bahawa kontak dicari dengan baik. Epid link kita dipastikan setiap kes yang ada. Kalau kita ada 400 kes, 500 kes satu hari pun, kita akan memastikan kes-kes tersebut akan dipastikan Epid link untuk setiap kes dan juga kita jalankan mass target screening kepada kawasan-kawasan yang berisiko, mencari kes, mengawal kes, mengkarantinkan kes dan merawat kes secepat mungkin. Disebabkan prinsip asas yang kami gunakan pada waktu ini adalah kita berdepan dengan satu jangkitan. Siapa yang lagi cepat? Adakah kawalan kita lagi cepat ataupun virus itu lagi cepat? Dan sekiranya kita lambat, maknanya kita akan kalah pada jangkitan ini. Dan sekiranya kita boleh mempercepatkan seluruh proses tersebut, insya-Allah kita mungkin akan Baik Doktor. Dr. Ismuni, penerangan yang cukup panjang. Banyak lagi soalan saya ingin tanyakan kepada Doktor, tapi kita hold dulu daripada Labuan. Kita nak kembali kepada Doktor di HKL ini sendiri sebagai Doktor, sebagai ketua di jabatan yang kita maksudkan ini, menguruskan wad-wad COVID dan sebagainya. Kalau saya ambil apa yang dikongsikan oleh Dr. Ismuni itu berlaku di lapangan misalnya, kalau kita lihat footage dan juga insight yang kita kongsikan tadi, mereka yang berpakaian PPE pergi ke kampung laut dan sebagainya. Untuk kita lihat sendiri worst case scenario ataupun senario terburuk di dalam wad ICU COVID-19 ini sendiri. Saya tidak dapat melihat gambaran itu dengan jelas kalau saya melihat hanya di media sosial. Namun saya ingin dapatkan
ceritanya daripada doktor sendiri untuk kita kongsikan supaya terbit rasa insaf dan berterima kasih kepada barisan hadapan ini. Baik, Hafiz. Saya izinkan saya seperti Hafiz kata, memberi satu gambaran worst case scenario lah yang boleh berlaku di ward COVID ataupun di ED itself, bahagian kecemasan. Kalau selalu ICU ni kita agak katilnya agak tetaplah fix katil. So saya nak bawa kepada gambaran di ward COVID. Sebab bayangkanlah ya, kita mempunyai 28 pesakit di dalam ward COVID ini. Selalunya dapat menempatkan 28 pesakit. Dan setiap pesakit itu memerlukan oksigen. Itu selalu ya berlaku sebenarnya pasien yang kita klasifai kepada Cat 4 ni, selalunya mereka mempunyai radang paru-paru yang memerlukan oksigen ya. So di dalam ward itu ada terdapat 28 pesakit yang memerlukan oksigen, dan di dalam ward itu sendiri ada 28 port lah. Port oksigen ni yang terdapat di dinding-dinding yang menyalurkan oksigen kepada pesakit. Sekiranya keadaan lebih teruk lagi ataupun sekiranya terdapat ramai lagi pesakit yang terpaksa dimasukkan, pada asalnya mungkin terdapat cuma 28 katil ya, tapi disebabkan keperluan untuk menampung kemasukan banyak pesakit, kita akan masukkan katil lagi ke dalam ward itu. Dan kemungkinan besar yang katil-katil daripada 28 akan jadi 36 ataupun 40. Itu tak mustahil di situ. Kita nak masukkan pesakit-pesakit. Dan bayangkanlah di sini bahawa kesemua mereka memerlukan oksigen ya. So akan berlaku di mana mungkin kita terpaksa bagi oksigen tu sharing lah. Mereka berkongsi dengan peralatan yang kita ada daripada port itu. Sekiranya kes-kes makin bertambah seperti yang kita tengok sekarang ni, kes bertambah, kita akan masukkan lagi pesakit dan kita akan masuk silinder, oksigen silinder ke dalam ward COVID ataupun di kecemasan untuk memberi mereka oksigen. Tetapi silinder tank ni ada hadnya juga. Walaupun kita masuk, dia akan terhad juga kepada mereka. Bayangkanlah pada pesakit-pesakit yang menanti nak masuk, mereka tidak dapat oksigen lagi. So bila mereka tidak dapat oksigen, kita bimbang di mana keadaan mereka akan jadi lebih teruk ya, sehingga menyebabkan maut sekiranya tidak terkawal ya. Apa yang berlaku juga di ward itu, sekiranya sekarang kita tengok 40 orang dalam ward itu memerlukan oksigen. Ini mereka adalah dipanggil Cat 4 lah, Cat 4 right. Kita dapat juga akan berlaku di mana pesakit-pesakit Cat 4 ni akan jadi lebih teruk, akan jadi ke peringkat yang seterusnya, iaitu kita panggil Cat 5, di mana mereka memerlukan mesin bantuan pernafasan ya. Oksigen saja tak mencukupi, mereka memerlukan mesin bantuan pernafasan ya. Cuba bayangkan di mana semua memerlukan oksigen, tiba-tiba lebih daripada satu, mungkin 5 atau 6 memerlukan bantuan mesin pernafasan dalam satu masa. Itu adalah satu mimpi ngeri yang suka digambarkan. Itu adalah cabaran yang amat getir yang kita hadapi. Barisan hadapan, walaupun macam mana pun kita akan tetap memberi rawatan kepada mereka. Tetapi dengan keadaan yang begitu beruncing lah ya. Dalam pada itu juga, sekiranya pesakit-pesakit itu selalunya kita beri intubasi dan memberi mereka mesin rawatan pernafasan, mereka menunggu untuk masuk ke ICU. Tetapi dalam keadaan ICU pun penuh kekurangan katil, mereka terpaksa dirawat di di ward-ward yang sedia ada. Memang kita akan bagi mesin pernafasan pada mereka, tapi sepatutnya mereka masuk ke ICU, tapi disebabkan kekurangan bed, ICU bed, mereka akan dirawat di ward-ward berkenaan. Cuba bayangkanlah, Hafiz, akan lebih memilukan ialah dalam ward itu sendiri terdapat kaum keluarga yang beberapa orang sama. Dalam itu di ward yang sama, mereka masing-masing memerlukan oksigen, masing-masing tidak dapat membantu antara satu sama lain. Itulah worst case scenario yang mungkin suka digambarkan oleh masyarakat. Tapi ini mungkin berlaku sebab kes-kes akan meningkat. Inilah senario yang saya berikan, worst case scenario yang boleh berlaku sebab kes-kes semakin hari semakin meningkat. Saya yang pakai face mask ini pun terasa sukar untuk bernafas, dan difahamkan juga doktor akan masuk ke ICU dengan memakai penuh PPE itu sendiri. Yes. Paling lama doktor memakai PPE itu berapa belas jam kalau boleh kita tahu? Dia bila kita mengenakan pakaian PPE ini, selalunya kita bukan mudah untuk nak tanggalkan. Jadinya sebelum kita pakai PPE itu, kita dah
kita nak minum ke, kita nak pergi ke tandas ke, kita buat dah siap-siap. Sebab kita akan berpakaian PPE itu untuk berjam-jam lamanya. Mungkin untuk nurse atau doktor, dia ikut, nurse mungkin ikut shift, berapa shift. Baru dia boleh buka. Jadinya bila dipakai PPE, dia akan merawat pesakit tu sebanyak yang mungkin. Apa-apa kesenangan, apa-apa keselesaan memang diketepikan langsung. Tumpuannya hanyalah untuk merawat pesakit dengan keadaan PPE itu. Ya? Bayangkanlah kalau sekiranya dalam keadaan tak ada aircon. Sepatutnya kita tidak aircon sebab takut merebaknya kuman virus ni kan. Virus ni. So sebab tu dalam keadaan panas itu mereka terus juga melakukan tugas seharian itu. Itulah senario yang berlaku setiap hari di tempat-tempat di hospital di mana bahagian barisan hadapan menjalankan tugas mereka. Itulah yang dikatakan sebagai bakti tiada noktah atau bakti tanpa noktah itu sendiri. Dan saya ingin kembali kepada Dr. Ismuni sebelum kita kembali berehat. Saya difahamkan Dr. Ismuni juga pernah jatuh ketika dalam usaha mengenal pasti ataupun mengesan kontak rapat juga mengenal pasti jangkitan-jangkitan di kawasan Labuan. Apa kisahnya? Kita ingin tahu daripada Dr. Ismuni sendiri. Masih lagi membincangkan berkenaan dengan bakti tanpa noktah, bakti tanpa henti golongan ataupun barisan hadapan ini terdiri daripada mereka yang kita panggil sebagai nurse, yang kita sering sebut sebagai misi ini, sehinggalah kepada peringkat ketua, pengarah hospital dan sebagainya. Semuanya bertungkul lumus untuk memastikan kapasiti perubatan dan juga fasiliti kesihatan kita dapat berfungsi sepenuhnya untuk merawat kes COVID-19. Kita ingin kembali kepada Dr. Ismuni di Labuan. Tadi saya kongsikan dan juga doktor difahamkan pernah terjatuh ketika dalam usaha memerangi COVID-19 ini. Apa kisahnya doktor di Labuan dari segi perkongsian bergerakan ke kampung-kampung laut sebenarnya? Saya pasti itu cabaran yang sukar digambarkan kalau saya yang tidak pernah ke Labuan dan juga berada di sini, doktor. Okey, terima kasih Fiz. Alhamdulillah Hafiz, itu adalah pengalaman yang tidak dapat dilupakan sepanjang kehidupan kami, terutama itu adalah pengalaman yang manis sewaktu berada di Labuan ini. Seperti mana yang kita tahu, perancangan untuk kawalan penyakit di kami di Labuan ini kami menyusun dengan sebegitu rupa untuk memastikan pada fasa pertama kami mengenal pasti keseluruhan pesakit-pesakit secepat mungkin untuk mengkaji setiap hubung kait kes-kes tersebut dan mendapatkan kes-kes tersebut untuk memastikan kita menyelesaikan kes tersebut. Jadi bagi tujuan tersebut, kami di Labuan ini berada dalam suatu pengalaman yang sangat bagus sebab di Labuan ini kita ada laut, kita ada sungai, kita ada darat, kita ada bukit. Oleh sebab itu, kami di barisan hadapan, saya sendiri bersama dengan anak-anak buah saya sebagai pakar perubatan kesihatan awam memang bidang saya untuk melihat kepada risiko dan juga mencari kes-kes di lapangan untuk kita merangka. Jadi untuk kita mencari kes ini di Labuan, kita sebenarnya menjadi lebih Labuan daripada orang Labuan sebenarnya, di mana kita menjejaki semua kes-kes tersebut. Yang paling sukar adalah apabila menjejaki kes-kes di kawasan-kawasan rumah air separa, separa sungai, separa selut, separa everything, separa. Di mana pada waktu ini adalah kawasan-kawasan penempatan untuk masyarakat pelarian dan juga kawasan-kawasan setinggan. Dan kalau kita melihat pada kawasan-kawasan ini, memang kawasan-kawasan ini fasiliti adalah memang bukan seperti yang kita harapkan. Dan satu ketika kita hanya boleh meniti titian-titian yang hanya sebesar jari, sebesar tangan, tapak tangan, dan juga banyak yang bergoyang-goyang, perlu kita stabilkan diri. Dan peristiwa jatuh laut, jatuh lompat, jatuh ke tempat-tempat yang tidak sepatutnya, itu adalah merupakan asam garam yang kami perlu hadapi. Malahan bukan setakat jatuh. Ada kalanya apabila kami mengejar pesakit-pesakit yang di kawasan-kawasan ini, ada kalanya kami, jabatan-jabatan itu diputuskan sebab mereka tidak mahu digelangkan, mereka tidak mahu dikuarantinkan. Ada kalanya mereka memutuskan tempat-tempat itu dan menyebabkan kami kadang-kadang terpaksa mengharungi sungai, mengharungi laut. Dan dalam masa yang sama, kadang-kadang kita perlu melalui kawasan-kawasan yang sangat sukar. Dan ini adalah satu pengorbanan bukan sahaja daripada diri saya sendiri, tapi untuk semua frontliner di Labuan ini yang telah bertungkus lumus untuk mencari kes, kuarantin kes dan merawat kes.
dan alhamdulillah Tuhan telah memberi satu rahmat kepada kita, memberikan kita dapatkan cepat mungkin, dan alhamdulillah berkat kerjasama semua termasuk daripada komuniti di Labuan ini, kes kita dapat dikurangkan daripada hari ke hari. Cuma ini adalah pengalaman pengorbanan tidak akan merupakan sejarah kehidupan kami sendiri, iaitu orang yang bukan Labuan tapi bekerja di Labuan ini untuk kita merasai kehidupan masyarakat di seluruh pelosok Labuan ini. Dr. Ismini, kalau kita lihat Barisan Harapan ini sudah pun berkorban kalau misalnya mengambil kes di Labuan itu sendiri. Kita ingin tahu juga kerjasama penduduk di Labuan bagaimana dengan memberi kerjasama kepada Barisan Harapan ini dalam mengenal pasti kontak rapat dan sebagainya. Bagaimana kerjasama rakyat Labuan sebenarnya? Terima kasih. Saya perlu mengucapkan ribuan terima kasih kepada pemimpin-pemimpin di Labuan ini, Hafiz, sebab pemimpin-pemimpin di Labuan ini telah pun memberi kerjasama yang sangat erat pada kami, sentiasa menyokong kepada program-program yang kami jalankan. Dan juga di Labuan ini, Majlis Perwakilan Penduduk mereka telah memberi kerjasama yang sangat erat pada pihak kami, sehingga kan program pemvaksinan pun sebahagiannya adalah dibuat oleh MPP itu sendiri. Walaupun ada juga cabaran-cabaran yang perlu kami hadapi, terutama cabarannya bukan kepada kawasan-kawasan penduduk lagi, tetapi kawasan-kawasan penempatan warga-warga bukan negara Malaysia dan juga penempatan-penempatan setinggan. Kawasan-kawasan ini pada mulanya agak sukar untuk dirapati. Tetapi alhamdulillah selepas kita bersama-sama mereka, yang terakhir mereka telah beri kerjasama yang baik pada pihak kami untuk kami memastikan program-program kawalan kami dan program-program pemvaksinan kami berjalan lancar. Alhamdulillah. Baik. Kalau tidak memberi kerjasama, masakan tidak penduduk di Labuan sudah pun mencapai lebih 90% telah pun menerima suntikan dos pertama dan juga lebih 70% sudah pun mendapat suntikan dos kedua. Kita akan perincikan sebaik selepas ini bersama dengan Dr. Ismuni. Tapi saya ingin kembali kepada Dr. Melu sendiri di DHKL ataupun di Kuala Lumpur ini. Kalau kita lihat laporan hari ini juga ada mengatakan bahawa beberapa orang doktor meninggal dalam ambulans dan sebagainya. Ini kita kaitkan dengan gejala burnout, overdo, kerja berlebihan dan sebagainya. Jadi doktor kongsikan kepada kita double shift dan sebagainya. Ini satu isu lain juga. Bukan sahaja soal mereka berkorban sebagai barisan hadapan, soal mental mereka, kesihatan mereka itu perlu dijaga juga, doktor. Bagaimana untuk kita faham perkara ini? Okey. Sebenarnya pandemik COVID-19 ni telah memberi satu tekanan yang luar biasa lah kepada petugas kesihatan, ya. Disebabkan cabaran yang mereka hadapi setiap hari. Ini berpunca daripada, macam saya kata, kekerapan kerja, beban kerja yang berlebihan, ya, kekurangan sebenarnya cuti rehat yang mencukupi, dan mereka terpaksa bekerja. Ya, mereka tahu tanggungjawab mereka. Dan ada kalanya mereka terpaksa berdepan dengan situasi yang mencemaskan, ya. Tetapi apa pun yang kita kata, burnout ni sebenarnya berpunca dari adalah keletihan atau kelusuan mental dan juga fizikal yang mereka hadapi. So ini kita kena mengenal pasti dengan cepat supaya kita tidak membiarkan masalah emosi dan psikologi ini berlarutan dan berpanjangan. Kita mesti mengadakan satu intervensi kepada mereka untuk memberi bantuan kepada mereka. Kita takut juga antara gejala-gejala burnout ni ialah kurangnya motivasi lah. Dia tidak ada motivasi untuk bekerja. Cepat marah, bimbang, stres, resah, ya. Ini adalah syarat. Dan mereka tidak dapat bertugas dengan baik. Hubungan di antara petugas pun akan terjejas, ya. Itu yang lebih penting supaya kita tidak mahu kita bekerja sebagai satu pasukan. Jadi kita kena mengambil peduli ataupun mengambil berat tentang apa yang berlaku di antara petugas kesihatan supaya kita tetap menjadi satu pasukan. Sekiranya dua pasukan yang mengalami burnout, ini akan menjejaskan prestasi ataupun perkhidmatan yang kita beri. Di hospital Kuala Lumpur, kita telah menyediakan talian sokongan lah, sokongan psikososial dan kesihatan mental kepada mereka. Mereka diberikan hotline di mana mereka boleh menelefon, di mana mereka akan diberi kaunseling oleh pakar-pakar kaunselor yang bertauliah, yang mengetahui selok-belok tentang burnout yang melibatkan petugas-petugas kesihatan yang COVID-19 ini. Kita juga
di peringkat jabatan mempunyai kumpulan sokongan lah di antara kita untuk memberi kata-kata semangat, memberi nasihat kepada mereka jika perlu, ya. Dan kita sentiasa membuka peluang untuk mereka berbincang dengan kita. Sebagai ketua jabatan, saya sentiasa terbuka dengan apa-apa panjangan ataupun komen yang mereka beli untuk menambah, untuk mencari jalan, memperbaiki tempat kerja, iaitu menjadikan tempat kerja ini satu tempat yang kondusif supaya mereka tidak mengalami kemurungan ataupun distres semasa bekerja. Itu satu faktor yang amat penting. Jadi kita mesti mengetahui apa yang mereka perlukan. Sekiranya dapat saya bantu mereka, saya akan tetap membantu mereka. Tetapi sekiranya mereka memerlukan khidmat macam kaunseling lebih tinggi ataupun emosi, support emosi, kita akan refer dia kepada kita panggil mental and psychological health support service lah, ataupun perkhidmatan sokongan mental dan psikososial COVID-19. So di hospital memang telah ditubuhkan ini sejak tahun lepas lagi. Memandangkan ramai di antara petugas kesihatan yang mengalami burnout juga. Puncanya memang jelas, iaitu bebanan kerja yang terlampau berat, kekerapan on-call ke apa, dan mereka tidak dapat lagi. Dan juga suasana bila melihat pesakit-pesakit COVID yang mungkin tidak dapat diselamatkan, itu juga melibatkan ataupun dapat influence emosi mereka. Ya, itu memang betul. Kadang-kadang melihat mereka cuba sedaya upaya tetapi tidak dapat diselamatkan. Itu akan menjejaskan perasaan mereka. Dan kesedihan itu memang selalu berlaku. Ini juga memberi tamparan hebat kepada psikologi kita secara keseluruhannya, dan juga doktor sebagai ketua di jabatan juga pastinya menerima satu tekanan yang cukup menggunung lah, saya boleh gambarkan. Baik, kalau saya ingin kaitkan juga dengan apa yang dikatakan oleh Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa, mengatakan bahawa menjangkakan 100% penduduk di Kuala Lumpur akan divaksinasi menjelang Oktober. Apa yang akan kita dapat gambarkan sekiranya capaian ini tercapai sebelum Oktober? Kita akan nantikan jawapan daripada doktor sendiri, dan juga apakah kisahnya berkenaan dengan vaksinasi di Labuan. Kita ingin lanjutkan kepada berkenaan dengan vaksinasi. Di nasional sendiri sudah pun melepasi 15.1% untuk kedua-dua dos yang lengkap bagi golongan yang layak mendapat vaksin. Kalau saya angkat semula kenyataan yang dinyatakan oleh Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa, mensasarkan hampir 100% menjelang Oktober penduduk di Kuala Lumpur telah pun lengkap divaksinasi. Apa gambaran yang boleh kita lihat apabila capaian ini kita tercapai sebelum Oktober nanti, Doktor? Sekiranya ini dapat dicapai, tidak dinafikan bahawa jumlah jangkitan dapat dikurangkan. Ya. Tetapi saya perlu ingatkan di sini adalah sekiranya mereka dapat vaksinasi, ini tak bermaksud bahawa jangkitan itu tidak boleh berlaku. Jangkitan COVID masih boleh berlaku, tetapi dia tidak berakhir dengan menjadi kategori 4 atau 5. Dan ini tidak akan menjejaskan basically kapasiti katil hospital. Apa yang boleh berlaku, sebagaimana kita lihat di negara-negara barat, UK itu, bila berjangkitan yang berlaku, mereka hanya berjangkitan yang bergejala ringan saja dan tidak perlu masuk hospital pun. Itulah matlamat sebenarnya vaksin. Kita nak kata tidak ada jangkitan, tidak. Mereka boleh berjangkit tapi tidak akan berakhir dengan kategori 4 dan 5 dan kematian. Inilah matlamat yang kita sasarkan. So ini adalah penting. Tetapi walau macam mana pun kita mesti capaikan 100%. Sebab vaksinasi memang dapat mengurangkan kadar kematian. Itu memang jelas. Ya. Dengan itu kita dapat meninggikan kapasiti katil di hospital semula. Itulah satu cabaran, dan juga insya-Allah kita akan capai sasaran itu. Dan antara contoh yang terbaik kita boleh katakan di sini adalah di Labuan, Dr. Ismuni. Dikabarkan sudah pun melebihi 70% lengkap 2 dos. Apa rahsia kejayaan Labuan ketika ini, Doktor? Terima kasih, Hafiz. Kalau kita melihat pada program vaksinasi, Hafiz, ini merupakan satu harapan kita. Di mana kalau kita melihat kepada COVID-19 ini, vaksin adalah salah satu daripada tools yang sangat bagus. Kalau kita melihat kepada pengalaman kami di Labuan, Alhamdulillah sehingga hari ini, untuk dos pertama 18 tahun ke atas, iaitu dewasa, kami telah pun mencapai 93% pada hari ini, manakala yang telah pun melengkapkan kedua-dua dos pada waktu ini adalah lebih kurang dalam 73%.
Dan kalau kita melihat kepada experience kami di Labuan ini, kes kami pada mulanya adalah sekitar 300 ke 400 satu hari, dan selepas kami mencapai sekurang-kurangnya 70% dos pertama, pesakit telah pun kurang daripada 200 ke 100, lebih kurang macam itu. Dan apabila kita mencapai dos kedua mencapai 50% telah divaksinkan, maknanya kalau kita melihat kepada statistik sedia ada, penurunan itu sehingga di bawah 50 kes. Itu adalah impact yang kami lihat daripada bilangan pesakit. Dan kalau kita melihat kepada severity ataupun keterukan kes, untuk pengetahuan Hafiz dan juga warga yang mendengar, sebenarnya apa yang berlaku pada Labuan, kita sebenarnya tidak mencukupi ICU pada waktu tersebut. Di mana pada waktu puncak kita ada 22 full. Memang tidak mencukupi ICU, dan untuk penggunaan oksigen kita mencapai melebihi hampir 200 pesakit yang memerlukan oksigen. Dan apabila kita telah mencapai 70% pemvaksinan, jumlah tersebut telah pun menurun dengan drastik, dan apabila kita telah mencapai 70% pemvaksinan dan juga mencapai 50% second dose, alhamdulillah bilangan tersebut pun semakin kurang, dan pada hari ini apabila kita telah mencapai 70% dos kedua sekurang-kurangnya, bilangan yang di ICU sekarang hanyalah 4 pesakit, dan bilangan yang memerlukan oksigen telah pun turun daripada hampir 200 dan sekarang adalah di bawah 20 kes saja yang memerlukan oksigen. Hanya lebih kurang dalam 12-13 kes saja yang memerlukan oksigen pada waktu ini. Dan kalau kita melihat kepada keterukan pesakit-pesakit ini, memang ada impak yang besar pada program pemvaksinan itu sendiri. Jadi rahsia kejayaan untuk kita mencepatkan untuk program pemvaksinan ini adalah kerjasama semua pihak. Sebab ini adalah program bersama, program kita di dalam komuniti kita. Jadi macam kami di Labuan ini, program ini adalah program bersama dengan pemimpin, kedua-dua daripada Kementerian Kesihatan Wilayah Persekutuan Labuan dan juga ada Wilayah Persekutuan dan juga kami melibatkan keseluruhan MPP, ketua-ketua kampung dan juga pemimpin di Labuan ini yang menyusun sendiri program-program vaksinan dengan dipantau oleh Jawatan Kuasa Bencana dan pihak kami sendiri. Alhamdulillah, insya-Allah kami akan mencapai 95% sebelum akhir bulan ini. Dan juga kami mensasarkan 80% divaksinkan pada hari Isnin ini, dan pada ujung bulan ini kita mensasarkan sekurang-kurangnya 82 ke 85% divaksinkan. Itu adalah harapan kami, dan insya-Allah itu adalah harapan kita di Malaysia ini untuk kita sama-sama merealisasikan program vaksin ini sebagai salah satu harapan kita untuk memastikan jangkitan dan penularan dapat dihentikan, Hafiz. Baik doktor, kita ucapkan terima kasih juga kepada doktor dan juga seluruh masyarakat di Labuan, dan juga tahniah kerana menjadi contoh yang terbaik untuk kita sama-sama menjadikan rujukan bahawa vaksinasi di Labuan juga sudah pun menunjukkan keberhasilan yang positif. Terima kasih kepada Dr. Ismuni Buhari, Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Labuan. Saya ingin kembali balik kepada Dr. Melor di HKL ini. Secara rumusan ringkas untuk kita lihat bahawa keadaan pengorbanan ini, kini kita mengharapkan vaksinasi sahaja sebagai senjata untuk mengurangkan beban-beban hospital. Bukan sahaja kita ingin mengurangkan jumlah jangkitan, tetapi juga pengorbanan barisan hadapan ini juga perlu diberi perhatian. Bagaimana kita ingin lihat bahawa untuk menggalakkan orang ramai supaya terus percaya kepada vaksin ini, dan yang paling penting tidak memilih vaksin yang kita ada ini, doktor. Ya, betul. Jadi adalah menjadi harapan, dan harapan kita lah daripada program ini adalah supaya ianya dapat melahirkan kesedaran ataupun menimbulkan keinsafan bagi setiap individu untuk memainkan peranan mereka masing-masing dalam membendung penularan wabak ini. Sebenarnya kalau kita tengok dari segi aspek pencegahan, memang sudah ada SOP yang disarankan oleh kerajaan. Kita perlukan pengorbanan dari setiap individu untuk mematuhi SOP ataupun amalan norma-norma baru yang telah diperkenalkan, dan mereka mesti mengadakan kawalan kendirilah untuk memastikan bahawa pencegahan dapat dilaksanakan. Ya. Kedua, iaitu vaksinasi itu amat penting. Setiap orang mesti berada dalam program atau mesti mendapat vaksinasi. Sebagaimana Hafiz kata, tidak kira apa jenis vaksinasi, pentingnya mereka dapat vaksinasi. Ini dapat menuju kepada matlamat
yang dapat kita vaksinasikan seluruh penduduk kita. Ketiganya, kita mesti berhati bahawa sekiranya sesiapa di anggota masyarakat ni ada bergejala demam, batuk semua, mereka harus pergi buat testing. Sebab kita mesti tahu status mereka. Ya, jangan kita kata tidak apa, saya tidak mengalami apa-apa. Kita mesti testing sebab sekiranya kita tahu status mereka positif, ya, di situ mereka mesti isolasikan diri mereka sendiri supaya tidak merebak. Mereka mesti mengetahui bagaimana untuk protect diri mereka dan juga protect orang lain. Di mana di situ mereka perlu isolasi dan mereka tahu memantau diri sendiri. Ya, mereka seterusnya sekiranya mereka menghadapi masalah, mereka akan memanggil di talian yang tertera supaya mendapat bantuan. Itu adalah penting. 3 aspek ni yang kita mesti tekankan kepada masyarakat untuk menjayakan sasaran kita supaya kita menjadi selamat dan seterusnya berjaya dalam masa pandemik ini. InsyaAllah. Saya fikirkan masa yang kita ada ni sentiasa tidak cukup untuk kita bincangkan dengan berlanjut. Saya fikir doktor dan juga doktor di Labuan juga Doktor Ismuni Borhan sudah memberi satu penjelasan yang cukup jelas bahawa vaksinasi adalah jalan terakhir untuk kita keluar daripada COVID-19 ini. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Melum Muhammad Yusof Mansur, Ketua Jabatan Anestesiologi Hospital Kuala Lumpur. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Raya kepada doktor dan terima kasih atas pengorbanan. Saya wakili tim bicara DR ini mengucapkan sedikit tinggi tahniah dan juga terima kasih kepada pasukan doktor sendiri untuk menguruskan kes COVID-19. Jadi kepada anda, ini tanggungjawab kita pula menjadi sebagai barisan hadapan kerana hashtag kita semua adalah barisan hadapan ini penting untuk kita sama-sama menjaga diri kita daripada dijangkiti COVID-19. InsyaAllah kita doakan supaya Malaysia cepat pulih dan paling penting anda daftarkan vaksinasi untuk disuntik pada bila-bila masa sahaja. InsyaAllah kita jumpa minggu depan dengan topik yang lebih menarik. Saya Hafizul Ustaz. Assalamualaikum dan jaga diri. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan, semangat, redha, sabar kepada petugas-petugas barisan hadapan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah mereka ikhlas. Ya Allah, ya Tuhan kami, fahamkanlah kepada mereka, wahai Allah, sesungguhnya mereka sedang menolong umat Nabi SAW dan pertolongan mereka itu besar, wahai Allah. Maka terimalah pengorbanan mereka, wahai Allah. Bagilah kekuatan kepada mereka, ya Allah. Bagilah mereka redha dan mereka sabar sepanjang mereka berkorban ini, ya Allah, untuk membantu umat Nabi yang sakit. Maka ganjaran mereka besar, insya-Allah. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih petugas kesihatan Malaysia kerana membantu negara dan juga masyarakat dalam menangani masalah pandemik COVID-19 sejak dari awal lagi. Sesungguhnya anda semua adalah kebanggaan kami dan juga hero kami. Terima kasih sekali lagi. Hai, saya Nia Adiana. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua frontliner, terutama sekali kaki tangan kesihatan Malaysia. You guys are the best. Tabik Spring yang tak pernah kenal erti penat demi menangani pandemik COVID-19. Thank you so much. You guys the hero. Saya Rosmawati merupakan bekas pesakit COVID-19 stage 5. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih buat semua petugas kesihatan di Malaysia kerana sanggup mempertaruhkan nyawa demi memikul amanah yang diberi. Malah semua petugas kesihatan sanggup mengorbankan masa, tenaga dan berhadapan risiko dalam membendung wabak COVID-19 ini. Anda sememangnya wira negara. Jutaan terima kasih diucapkan buat seluruh warga, petugas dan anggota kesihatan di atas pengorbanan yang telah dicurahkan demi menangani wabak COVID-19 ini yang telah bertungkus lumus tanpa mengira penat dan lelah siang dan malam. Bakti yang tiada noktah. Anda adalah wira negara. Saya Hezri Baharudin, bekas pesakit COVID ICU